Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa khabar anak-anak didik di luar sana? Cikgu doakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Baiklah, bersama saya Cikgu Ju dari SMK Kelebang Besar Melaka. Kali ini cikgu akan memaparkan satu slot seni Bahasa Melayu KSSM tingkatan 4. Iaitu apa dia? Rujukan ringkas 4 novel yang dipelajari untuk soalan novel Ceraian 1. Jadi, mari kita belajar bersama-sama. Okey, baiklah, kita rujuk dahulu di SKP kita kali ini, iaitu standard kandungan 4.1 memahami dan mengapresiasi karya sastra. Standard pembelajaran 4.1.1 memahami dan mengapresiasi untuk menghubung kait aspek yang menarik dalam prosa moden dan prosa tradisional. Dan objektif kita kali ini ialah pada akhir pelajaran, murid dapat melengkapkan satu binaan plot. Satu novel yang dipelajari berbentuk infografik dengan peristiwa yang tepat bagi menjelaskan jalan cerita novel dengan betul. Okey, baiklah, kita terus kepada novel kita yang pertama, iaitu novel Lieutenant Adnan Wirabangsa karya Abdul Latif Talib. Okey, novel ini mengisahkan dalam pertempuran dengan askar Jepun, askar Melayu menunjukkan keberanian dan semangat kepewiraan yang hebat di mana seramai 152 askar Melayu termasuk 7 pegawai Melayu dan 6 pegawai British yang dipinjamkan ke regimen askar Melayu terkorban. Antara pegawai askar Melayu yang terkorban itu ialah Lieutenant Adnan bin Saidin. Dia bersama 42 orang anggotanya berjuang sehingga ketitisan darah yang terakhir. Lieutenant Adnan digantung dan diseksa hingga mati. Novel Lieutenant Adnan Wirabangsa memaparkan kisah keberanian dan kepewiraan askar Melayu yang sanggup berjuang sehingga ke hujung nyawa. Okey, seterusnya, novel yang kedua pula, Di Sebalik Dinara karya Dayang Nur. Okey, secara ringkasnya novel ini mengisahkan Farisha berkenalan dengan Akram dalam penerbangan dari Nusajaya ke KLIA. Jurutera keselamatan sistem itu tidak dapat memasuki rumahnya kerana Azra, iaitu abang Farisha, telah memasang pengimbas retina pada pintu rumahnya yang disewa bersama-sama. Syida. Okey, Azrai bimbang akan keselamatan adiknya. Lalu Akram pula memperkenalkan Farisha dan Rosman kepada Dr. Maxi. Okey, seterusnya ceritanya, Dr. Maxi menawarkan 1.5 juta ringgit Malaysia kepada Farisha dan Rosman untuk menggodam 3 kelompok komputer soft lab dalam tempoh 4 minggu. Okey, Carl terlantar akibat barah dan projek Dinara di soft lab terhenti. Carl mengarahkan supaya Farisha dibawa ke situ kerana virus yang disusup ke dalam Dinara akan diaktifkan. Okey, Carl, iaitu dalam erti kata Syida juga, berusaha untuk menghapuskan virus dalam Dinara dengan menggunakan komputer tablet. Kedatangan Marilyn ataupun dikenali dengan Medina ataupun Mami dan juga Carl, iaitu ke soft lab, telah membongkar rahsia bahawa Marilyn ataupun Medina atau Mami ini dan Carl ialah ibu bapa kandung kepada Farisha. Okey, jadi Carl ataupun Syida ini dipengsankan kerana Carl yang sebenar telah nazak dan Carl menghapuskan nafas terakhir tepat jam 7 petang. Jadi begitulah serba ringkas novel Di Sebalik Dinara karya Dayang Nur.
Okey, baiklah. Novel yang ketiga pula untuk tingkatan 4 ialah Jendela Menghadap Jalan karya Rohaini Madarin. Okey, kisahnya ialah Lily berasa berat hati untuk pulang ke kampung datuknya dan neneknya. Tetapi demi menjaga hati ibu, Lily akur dan pulang ke kampungnya. Lily bertemu dengan Gita dan Daniel, dua orang rakan baru yang menaiki bas yang sama menuju ke destinasi tujuan yang sama. Pekerjaan Datuk Lily sebagai pengamal rawatan tradisional telah memanjangkan semula pertemuan antara Lily, Gita dan Daniel. Ini disebabkan Ibu Gita iaitu Lechumi telah lama menggunakan khidmat Datuk Lily untuk merawat penyakit dalam tubuhnya. Begitu juga dengan ayah Daniel iaitu William. Pertemuan semula ini telah membuka lebih banyak peluang buat Lily untuk bertahan lebih lama lagi di kampung datuk dan neneknya. Pertemuan semula Lily dan Gita serta Daniel telah membakar semangat Lily untuk memikirkan setiap persoalan yang menjadi masalah besar buat penduduk kampung Sentosa seperti permasalahan rumah tangga Cik Jah yang sering didera, kecurian kubah masjid dan masalah penagihan dadah sehingga membawa kepada Lily diculik oleh Rafiq dan Haziq, iaitu dua orang anak lelaki Cik Jah. Akhirnya segala masalah dapat diatasi bersama-sama Daniel dan Gita. Okey, baiklah. Novel yang terakhir untuk tingkatan 4 ialah novel Pantai Kasih iaitu karya Azma Nordin. Novel ini menceritakan Raiha, seorang doktor muda yang terpaksa melalui pelbagai bentuk cabaran sebelum berjaya menjadi seorang doktor bedah. Selepas menghadapi kegagalan dalam rumah tangganya, dia akhirnya menerima pelawaan mentornya Dr. Wang agar menyertainya di pusat rawatan mewah yang dikenali sebagai Pusat Rawatan Pantai Kasih. Di samping itu, Raiha juga sering diganggu gambaran bekas suaminya iaitu Dr. Sadis yang perlahan-lahan mengingatkan dia pada kisah silamnya yang amat menggerikan dan menyayat hati. Bagaimanapun, semangat yang kuat untuk dia teruskan perjuangan dalam bidang perubatan. Banyak cabaran lain yang dihadapi seperti memastikan pembedahan Unong Sirun kali ke-6 berjaya, kematian anak kesayangannya iaitu Rohayu, keruntuhan rumah tangganya bersama Dr. Sadis dan hubungannya dengan rakan sejawatnya jururawat kanan Felicia Landosi. Okey, baiklah, setelah anda semua memahami secara ringkas novel yang dipelajari di tingkatan 4, jadi saya ataupun cikgu memaparkan satu contoh soalan novel, soalan 8 ceraian 1, dan kali ini cikgu menggunakan novel Jendela Menghadap Jalan karya Rohaini Madarin untuk anda memahami lebih jelas soalan yang berkaitan dengan novel. Okey, baiklah, saya berikan tip ayat sendiri. Ya, yang pertama, ambil sebahagian ayat soalan. Yang kedua, guna penanda wacana. Yang ketiga, jawapan boleh guna sebahagian ayat petikan tetapi jangan salin bulat-bulat. Dan yang keempat, jawapan ada dalam petikan. Okey, jadi bagaimana cara untuk menjawab soalan novel 8 ceraian 1 ini? Okey, saya paparkan di sini cara bagaimana menjawab soalan 8 ceraian 1. Okey. Yang pertama, ayat pertama, ambil sebahagian ayat soalan, kemudian gunakan kata pemberi ialah ataupun adalah
Kemudian sambung isi pertama. Untuk isi kedua, gunakan penanda wacana selain itu. Kemudian masukkan isi kedua. Untuk isi ketiga, gunalah penanda wacana di samping itu. Dan akhir sekali untuk isi yang keempat, gunalah penanda wacana akhir sekali. Okey, baiklah, saya bacakan contoh soalan 8 ceraian 1, iaitu arahan novelnya. Baca petikan novel di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan yang berikutnya dengan menggunakan kata ataupun ayat anda sendiri. Okey, soalannya. Sejarah jendela menghadap jalan di Kampung Datuk umpama aiskrim kerana terlalu lama dibawa oleh arus waktu, akhirnya menjadi cair. Mungkin juga nilai sejarahnya sama seperti minuman panas yang dihidangkan oleh nenek, hanya sedap dinikmati ketika panas tetapi tidak ketika sejuk. Kamu tahu Lily, Datuk memulakan kata-kata setelah lama diam. Mungkin leka menilai gaya susunan karung guni makanan ayam dan peliharaannya. Aku ikut memerhatikan karung guni itu yang diletak di bawah anak tangga kayu. Di tepinya terdapat basikal tua yang sudah lama tidak dikayuh. Tayar belakangnya sudah bocor dan terpelosok ke tanah. Aku berasa simpati melihat basikal itu kerana aku melihat diri Datuk melaluinya. Datuk mencampakkan puntung rokok tembakau ke tanah. Okay, dipetik daripada novel Jendela Menghadap Jalan karya Rohaini Mat Darin, Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi soalannya, apakah yang dilakukan oleh Datuk? 4 markah. Okey, berikut pula jawapan lengkap bagi soalan apakah yang dilakukan oleh Datuk? 4 markah. Okey, jawapannya, antara perkara yang dilakukan oleh Datuk ialah berkata-kata dengan Lily setelah lama berdiam. Selain itu, Datuk juga menilai gaya susunan karung guni makanan ayam dan peliharaannya. Di samping itu, Datuk mencampakkan puntung rokok tembakau ke tanah. Baiklah, semoga anda semua memahami apa yang telah cikgu paparkan tadi. Sekian saja video PDPC cikgu bagi menjelaskan ringkasan novel Semua Zon yang dipelajari bagi keperluan soalan 8 ceraian 1 menengah atas, novel menengah atas, Bahasa Melayu KSSM tingkatan 4. Semoga paparan video ini memberikan pemahaman yang jelas buat anak-anak pelajar di luar sana. Anda digalakkan membaca dan menyemak peristiwa-peristiwa penting dalam novel yang dipaparkan dalam video itu tadi. Dan nantikan video cikgu seterusnya sebagai salah satu cara pembelajaran di rumah. Moga memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih kerana sudi menonton video ini dan jangan lupa menekan butang subscribe sebagai tanda sokongan anda. Bolehlah juga menekan butang suka, komen dan kongsi jika sudi. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.